Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ke udara sekali lagi dalam untuk yang julung-julung kali bagi dialog bersama dengan Dato' Usam Musa, bagi siri-siri dialog yang insya-Allah akan kita lakukan pada masa-masa akan datang berkaitan dengan Malaysia Baru. Boleh Dato' Ya. Jadi untuk kali ini dialog Malaysia Baru membawakan Dato' Usam Musa ke studio untuk kita sama-sama menghayati, memahami wawasan yang telah pun saya kira bukan satu yang asing yang telah diutarakan oleh Dato' Usam Musa dalam membicarakan tentang situasi politik semasa negara hari ini. Jadi apa yang kita lihat hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik Malaysia pasca tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan pada Februari yang lepas telah membawa negara ke suatu situasi yang tidak pernah kita lalui sebelum ini. Merupakan suatu yang unik, yang perlu kita hayati, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita teliti dalam kita mendepani situasi-situasi yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Kita tidak pernah terfikir dalam kepala kita untuk kita membicarakan tentang Malaysia Baru dalam definisi yang mungkin akan kita perhalusi pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita membawakan tokoh yang saya kira tidak asing lagi dalam arena politik Malaysia, iaitu Dato' Usam Musa, dalam kita membicarakan apakah noktah-noktah penting Malaysia Baharu yang boleh kita fikirkan dalam kita menyelesaikan, mencari penyelesaian kepada segala kecelaruan, segala kekeliruan yang berlaku dalam politik tanah air. Jadi hari ini Datuk, selamat datang Datuk ke siaran kita pada malam ini untuk kita bincangkan Malaysia Baru ini Datuk. Jadi untuk pertama Datuk saya nak bertanya lah pada Datuk, apa sebenarnya yang kita fikirkan bila kita bincang tentang, kita faham tentang situasi semasa, tentang apa yang berlaku hari ini, dan apa sebenarnya yang kita boleh bincangkan tentang Malaysia Baharu itu sendiri dalam prospek Malaysia akan datang. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Lebih dulu saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Faizal yang sudi menjadi host kepada wawancara kita pada malam ini. Nombor satu sekali, Malaysia Baru ya. Ada orang tanya Malaysia Baharu atau Malaysia Baru. Kalau baru bermakna ukuran masa. Kalau baharu maknanya bentuk. Saya jawab Malaysia Baru pun boleh, Malaysia Baharu pun boleh. Kalau Malaysia Baru dari segi masa, kalau akan datang berlaku perubahan-perubahan yang meninggalkan keadaan-keadaan buruk Malaysia yang lalu, maka ia juga adalah Malaysia Baru. Saya kira tajuk Malaysia Baru ini dikemukakan oleh sesetengah rakan ataupun pihak kerana agak muak dengan keadaan politik yang tidak menentu sekarang, yang memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Ukuran asasnya adalah kehidupan rakyat. Rakyat menjadi lebih menderita, bukan saja masalah oleh pandemik COVID yang merencatkan ekonomi, sehingga sebahagian rakyat telah dibuang kerja, hilang pekerjaan, susah mencari makan, keadaan hidup yang lebih sukar. Tetapi kehidupan ekonomi yang sukar ini juga disumbangkan ataupun disebabkan oleh kegagalan pengurusan ekonomi dan politik negara. Bermula daripada keadaan politik yang tidak stabil. Ya. Ketidakstabilan politik ini berlaku apabila
Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakannya telah merampas kuasa yang diberikan mandat oleh rakyat kepada Pakatan Harapan dengan majoriti yang sangat tipis, ya. Majoriti yang kecil. Dalam keadaan majoriti yang kecil ini pula, susunan politik negara kita ialah yang kecil menguasai yang besar. Masa PH dulu pun yang kecil, iaitu Parti Bersatu yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir, dia hanya ada 13 kursi parlimen. Tetapi dia menjadi ketua kerajaan dan mendominasi kerajaan dengan susunan PH daripada 3 parti, iaitu DAP, PKR dan Amanah, mempunyai 92 kursi parlimen pada hari ini, ya. Bersatu hanya ada 13. Masa tu okeylah, pasal kita kira sangka baik kepada Tun Dr. Mahathir, persetujuan telah dijalin, persefahaman telah wujud, dan ia adalah satu parti juga dalam koalisi Pakatan Harapan. Tetapi bila Tan Sri Muhyiddin ambil alih, Doktor, hari ini, Pejuang, dia parti yang kecil bilangan anggota parlimen berbanding dengan parti lain macam UMNO. Masalah ketidakstabilan ini wujud kerana parti yang lebih kecil menunggang parti yang lebih besar. Dan kerana itu rasa tidak selesa itu wujud, dan ketidakstabilan politik berlaku. Dan kemudian kita tengok ada usaha-usaha untuk membetulkan semula keadaan. Yang pertama oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Prinsipnya adalah memulangkan semula kerajaan kepada parti yang diberi mandat, iaitu PH, ya, yang pada hari ini ada 92 kerusi parlimen. Kalau kita boleh pulangkan balik mandat kepada kerajaan, kepada parti yang diberi mandat oleh rakyat dengan bilangan ahli parlimen sebagai en bloc adalah yang terbesar dalam parlimen. Sebagai en bloc yang terbesar pada hari ini adalah PH, ya. Kalau PH diberi kuasa balik, maknanya PH boleh menjadi tunjang ataupun tonggak ataupun anchor. Bila kita ada anchor yang besar, yang kuat, barulah kestabilan politik boleh wujud. Kalau kita tak ada anchor macam sekarang, maka macam bumi tak ada gunung lah, ya. Masa bumi tak ada gunung ni dia bergoyang, ya. Dia ke hulu dan ke hilir, ke sana dan ke sini, macam Tan Sri Muhyiddin ada pernah sebut, ya. Dalam konteks ini, Tengku Razali juga ada buat usaha, iaitu membawa usul tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin dan mencadangkan speaker membincangkan usul tak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin. Pada pendapat saya, ini adalah implikasi yang besar. Tengku Razali adalah ahli parlimen UMNO yang telah secara pilihan ahli-ahli parlimen UMNO memberikan kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin. Dengan itulah Tan Sri Muhyiddin ada 2 majoriti. Bukan banyak, ya, 2 majoriti. Patutlah negara kita tak stabil, ya. Kalau Tan Sri Muhyiddin kata dia tak nak main politik, elok benar dia letak jawatan, beri kepada PH untuk ambil alih semula kerajaan, supaya kita tak payah main politik di mana kestabilan tidak wujud. Bila Tengku Razali kata dia nak bawa usul undi tak percaya ataupun menyokong usul undi tak percaya, bermakna satu dah kurang. Tinggal 2 majoriti, ya. Bila Tengku Razali tarik, dulu ada 114, sekarang ada 113, ya. Dan mungkin Tengku Razali boleh cari 1-2 orang lagi, ya. Kalau Tengku Razali serius, dia kena cari 2-3 orang lagi, membuat kenyataan terbuka, menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin. Dengan itu kerajaan Tan Sri Muhyiddin pada pendapat saya jatuh atau telah tumbang.
Siapa yang nak ambil alih daripada kekosongan itu, ya? Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membawa cadangan kepada Dunia Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Selepas cadangan ini datang, ada pula cadangan supaya parlimen digantung. Baru negara kita stabil. Kalau parlimen tak gantung, negara kita tak stabil. Ada kata bagi Tengku Razali jadi pengurusi ketua kerajaan interim sampai pilihan raya. Pada pendapat saya, kestabilan negara di mata rakyat dan di mata antarabangsa mesti berlaku dalam konteks proses parlimen itu sendiri. Ya, tak boleh keluar daripada proses parlimen, demokratik proses mengikut parlimen, di mana ahli-ahli parlimen bertanggungjawab untuk mencari formula membentuk kerajaan yang stabil. Kalau kita kata pergi interim, kita gantung parlimen, kesan ekonomi negara menjadi lebih teruk. Kepercayaan pelabur asing menjadi lebih jatuh, ya. Dan kita tak tahu apa boleh berlaku pada masa kerajaan interim, pada masa parlimen digantung. Yang penting, jika berlaku seperti itu, orang melihat kita sudah terkeluar daripada normal demokrasi berparlimen yang biasa. Dan apa jaminan orang yang jadi pengurusi interim itu adalah boleh melaksanakan pengurusan negara yang lebih baik untuk mengatasi masalah ketidakstabilan politik dan juga masalah ancaman dan kedudukan ekonomi yang mendera rakyat ataupun menyukarkan rakyat, ya. Jadi saya rasa, Doktor, kita kena balik kepada fungsi parlimen, di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mendakwa beliau mempunyai sokongan yang cukup dan kemudian sokongan yang lebih besar daripada Tan Sri Muhyiddin, dan pada masa yang sama sokongan ini berteraskan kepada en blok, bilangan ahli parlimen secara en blok yang terbesar, iaitu Pakatan Harapan sebagai anchor. Jadi ini asas kestabilan. Asas kestabilan itu sudah ada dalam neraca ataupun dalam acuan kita sekarang. Cuma pihak-pihak yang terbabit mestilah memainkan peranan supaya asas-asas yang ada dalam acuan kita ini dapat mengambil tempat ataupun proses yang sepatutnya. Baik, Datuk. Jadi kalau kita lihatlah hari ini, macam Datuk sebutkan tadi, bila kita bincang tentang kestabilan politik, tapi kestabilan politik itu sendiri, kalau kita lihat balik-balik kepada ketika mana Pakatan Harapan menjadi kerajaan, pada ketika itu, kalau kita tengok dari sudut bilangan kerusi sendiri, yang menjadi Perdana Menteri adalah Tun Mahathir, dan pada ketika itu Tun Mahathir hanya ada 13 kerusi MP dan bawa sikit daripada MP UMNO, menjadikan mereka sekitar dalam 26 kerusi MP. Dan pada ketika itu juga, kalau kita lihat PH itu sendiri, kalau kita gabungkan PKR, Amanah dan DAP, kita ada sekitar 92. Bagaimana mungkin untuk bilangan 13 atau 26 kerusi MP menjadi Perdana Menteri menguasai PH dengan 92 kerusi? Dan itu ketika itu. Dan kalau kita lihat balik pada ketika ini, bersatu juga menjadi Perdana Menteri dengan bilangan kerusi yang sama, dan situasi yang sama sebenarnya juga berlaku, iaitu bilangan MP yang kecil menguasai kerajaan ataupun bilangan blok kerajaan, contohnya UMNO itu sendiri ada sekitar dalam 39 kerusi. Jadi yang kecil masih lagi menguasai yang besar. Jadi dalam konteks hari ini, mengikut pandangan Datuk tadi, mana mungkin untuk kita mencari kestabilan politik. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan daripada Datuk. Dalam konteks hari ini, pengurusi Pakatan Harapan itu sendiri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi seharusnya anchor dalam proses ini untuk ke depan dalam konteks Malaysia Baharu, yang memegang anchor itu sendiri adalah PH dengan jumlah 92 kerusi. Jadi bagaimana dalam konteks hari ini bila kita bincang tentang Malaysia Baharu, dan begitu juga ada juga usaha-usaha yang saya kira tak pernah kenal lelah, penat Tun Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri lagi. Dan kalaupun itu berlaku, bilangan kerusi yang kita juga sendiri tahu, pejuang hanya 6 kerusi. Jadi kalau kita benarkan proses ini berlaku, maka
tidak stabilan politik masih tetap akan berlaku. Jadi apa pandangan Datuk sendiri dalam konteks hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan perlukah kita untuk bersama dengan Tun yang saya kira menjadi bualan hangat kalangan pencinta politik tanah air? Masih lagi saya kira rakyat umum, saya kira kalau pendapat saya secara peribadi, cukuplah dengan Tun Mahathir. We have to move forward dengan apa yang ada, dan hari ini kita ada Datuk Seri Anwar. Apa pandangan Datuk? Okey, bila kita sebut Malaysia baru ataupun Malaysia baharu kalau old leadership yang dah lama berperanan sebagai pemimpin kerajaan, dia datang balik, itu saya rasa bukan Malaysia baru lah itu Malaysia lama jugalah. Okey. Saya pun dah berumur 61 tahun sebelum saya jadi tua betul, saya naklah rasa bernafas di bawah Malaysia baru di mana kepimpinan yang lama itu memberikan laluan kepada yang baru. Ada 2-3 perkara yang boleh kita bincang di sini. Yang pertama adalah masalah succession plan ataupun sistem penggantian, pelan penggantian dalam sistem politik negara kita. Kita sampai kepada kedudukan hari ini yang agak buntu ataupun bercelaru ataupun tidak stabil dan tidak menentu ini kerana masalah parti pemerintah UMNO dulu telah kehilangan susunan penggantian ataupun successor pro and kontra kita tak tahu, tapi di bawah Tun Dr. Mahathir successor ataupun pengganti-pengganti yang natural ataupun semula jadi telah hilang macam Tun Musa Hitam, kemudian Tengku Razali Hamzah, kemudian Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua ini dulunya adalah antara susunan pengganti ataupun successor selepas Tun Mahathir yang senior ikut seniority mereka. Tun Musa hilang, Tengku Razali terkeluar, Datuk Seri Anwar Ibrahim tertendang, Datuk Seri Najib baik, Muhyiddin baik, Zahid Amidi ke baik, ini adalah satu geng dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu di bawah naungan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi penaung itu sendiri sudah kena potong, dan kerana itu ada kekosongan yang jarak yang luas. Lalu naiklah pemimpin-pemimpin yang belum tiba masanya ataupun pemimpin yang tidak belum masak sepenuhnya sebagai pengganti, dan dari situlah kerebutan ataupun keretakan ataupun perpecahan ataupun kelemahan itu berlaku. Jadi kalau kita boleh ulang balik sejarah, apa yang saya nak kata ialah masa Tun Dr. Mahathir itu saya rasa dah tamat. Masa successor dia 3 orang 4 orang tu pun dah nak hampir tamat dah. Takkanlah orang yang nak diganti itu masih relevan, orang yang nak mengganti itu semua dah tamat riwayat dah. Jadi please bagilah peluang kepada rakyat Malaysia bebas daripada cengkaman Tun Dr. Mahathir. Saya tengok dari segi ekonomi, Tun Mahathir dia time setting dia tu time setting abad lalu. Kita ni abad 21st century. Satu masa dulu kita ada masalah perubahan alaf ataupun peralihan abad, di mana semua komputer kita kena reset. Old setting tak boleh pakai, dia obsolete ataupun terhapus apabila masuk alaf baru. Bila Tun Mahathir dia masih hidup, dia jadi Perdana Menteri 22 bulan di bawah PH. Dia adalah old setting, dia tak boleh dah sesuaikan dengan keadaan alaf baru. Saya bagi contoh masalah plan ekonomi. Tun Mahathir datang dengan kereta nasional ketiga sebagai pelan besar ekonomi untuk Malaysia. Kita sekarang dah ada pada era telekomunikasi, era 5G, era 3D, era biotech.
Kalau kita ada kemudahan satelit yang kita beli daripada Rusia misal kata, kita boleh memainkan peranan sebagai world player dalam industri telekomunikasi dengan kos yang lebih murah, orang boleh subscribe dengan lebih baik dan kita boleh jual pada negara lain. Dalam biotech kita ada vaksin sekarang ni tentang vaksin untuk COVID ya. Selain daripada China, Amerika, negara barat, Rusia pun ada keluar vaksin dia. Kita Malaysia mungkin boleh bekerjasama kerana pakar biotech kita juga ramai, mahir. Bekerjasama dengan Rusia menghasilkan vaksin COVID yang kita boleh pasarkan kepada negara-negara Islam. Di mana saya rasa Anwar Ibrahim ada kelebihan ini. Ya, sebagai contoh. Saya hanya beri dua contoh. Bagaimana pelan ekonomi Tun Dr. Mahathir selama 22 bulan adalah setup alaf lama. Sedangkan kita dah masuk alaf baru. Jadi nayalah pada rakyat, ya. Tak boleh ke depan lah. Tak ada Malaysia baru lah kita. Bukan kerana Tun Mahathir tak hebat, tapi setting tu, time setting alaf lama. Kita duduk dalam time setting alaf baru. Itu satu contoh. Yang ketiga, bila kita berada dalam keadaan kain kita ni tak cukup, kalau kita angkat tutup kepala, kaki nampak, ya, tidak ada majoriti yang jelas. Tetapi anchor dia, tonggak dia adalah PH sebagai en bloc 92 kerusi yang paling besar dalam parlimen berbanding parti-parti yang lain. Apa yang perlu dilakukan dalam Malaysia baru? Malaysia baru adalah transisi daripada perubahan rejim bila BN jatuh kepada satu keadaan yang baru. Lazimnya dalam mana-mana negara dalam transition ini selepas pertukaran rejim ataupun rejim change, yang perlu dilakukan adalah usaha konsolidasi ataupun usaha penyatuan di atas parameter yang tertentu dengan anchor kepimpinan yang memenuhi syarat-syarat, ya. Jadi konsolidasi ini, politik penyatuan ini, lawan dia adalah politik perseteruan, ya, berseteru. Jadi selama-lamanya kalau kita lihat kenyataan Tun Dr. Mahathir, dia buat kenyataan terbaru, dia tak boleh terima Anwar. Yeah. Yang lain tak apa. Ya. Dia tak boleh terima Najib. Ahli Parlimen UMNO dia boleh terima. Jadi politik berseteru ini adalah lawan kepada politik penyatuan. Pada pendapat saya, Tun Mahathir dia telah meletakkan dirinya sebagai dalam kategori pemimpin cari gaduh, ya. Dalam keadaan transisi macam ni, kita kena ada pemimpin yang cari damai, ya. Tetapi prinsip-prinsip utama, parameter utama kena dihormati, macam mandat rakyat, pilihan raya lepas, siapa yang dapat mandat? PH, ya. Pemimpin dia Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, karakter dia boleh maafkan orang, lupa apa orang kata pada dia. Tun Mahathir dulu hentam dia, penjarakan dia, dia boleh maaf, terima Tun Mahathir sebagai pengurusi PH. Boleh terima Tun jadi Perdana Menteri. Dalam mesyuarat PH yang terakhir, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, please carry on Tun, you sambung terus, you jangan fikir nak berhenti, saya akan sokong sampai habis. Ini karakter dia, ya. Tetapi Tun dia tak balas dengan positif, ya. Dia memisahkan diri daripada PH atas alasan Tan Sri Muhyiddin bawa keluar bersatu daripada PH. Dia nak tubuh pejuang, dia dah tubuh pejuang, dia tak masuk balik PH. Dia kata pejuang tak ada kena-mengena dengan PH, tak ada kena-mengena dengan PN. Dulu dia buat alasan masalah Muhyiddin. Dia dah ada parti baru sendiri, dia jadi Presiden dan pengurusi. Kenapa dia tak boleh bawa pejuang masuk PH balik? Kalau dia jujur, ya. Jadi politik permusuhan ini menghalang usaha-usaha ke arah Malaysia baru.
Dan konsolidasi ini boleh dilakukan, politik penyatuan ini, dengan cara pihak-pihak yang lain menyokong Pakatan Harapan dengan terma-terma yang mereka persetujui. Baru kestabilan negara boleh wujud. Termasuk Tengku Razali. Tengku Razali bila dia bawa usul, dia nak undi tak percaya pada Tan Sri Muhyiddin, dia dah keluar daripada konsensus UMNO, ya. Dan tapi kalau dia nak pergi bersendiri, dia nak berpakat dengan Tun Mahathir saja, dia tak nak mesh dengan Anwar Ibrahim dan PH, saya rasa ini satu langkah yang tidak membantu membentuk Malaysia baru, ya. Dia seorang-seorang, macam mana dia nak dapat sokongan? Dan sepatutnya di bawah konsep konsolidasi ini usaha-usaha dilakukan supaya Tengku Razali boleh berbincang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, parti-parti UMNO dan lain-lain juga. PAS termasuk PAS. PAS ni saya dah cadang tahun 2019 lagi, ya. Walaupun saya tak senang dengan pemimpin PAS, performance PAS dalam kerajaan saya tak senang, tetapi dalam konsep menyatukan semua pihak bagi membentuk Malaysia baru, bagi membentuk negara yang lebih kuat dan menolong rakyat keluar daripada masalah ekonomi yang mereka hadapi pada hari ini, kita memerlukan kelapangan dada untuk bertemu dan consolidate semua pihak dengan acuan-acuan yang telah saya sebutkan tadi. Baik, Datuk, kalau kita lihat dalam konteks yang begini, yang diacukan sebagai politik Malaysia baru itu, dan kita juga memahami keadaan situasi politik semasa, mengambil kira juga keadaan pandemik COVID-19, dan kita juga melihat cadangan Datuk tadi kepada penyatuan, konsolidasi, dan pastinya ianya perlu dan wajib berlaku dengan apa yang kita ada hari ini, dengan kita sepenuhnya menolak PRU, kerana ianya pasti dengan sejarah pengalaman PRN Sabah yang menyebabkan COVID-19 memuncak. Jadi pastinya PRU bukan suatu pilihan. Jadi saya nak dapatkan pandangan Datuk dalam konteks hari ini, bila kita sebut tentang konsolidasi, pastinya dengan apa yang ada pada hari ini, dengan jumlah MP yang 222 yang kita ada, dengan kalau kita lihat kekuatan solid ada pada PH sebanyak 92 kerusi. Jadi bagaimana, dah pastinya kalau kita bincang hari ini, maka kita tak lari daripada berbincang tentang politik nombor. Itu mana grup yang akan dapat nombor banyak, cukup majoriti, simple majoriti boleh bentuk kerajaan. Sedangkan dalam cadangan Datuk tadi, kita perlukan suatu kerajaan yang kukuh, bukan dengan simple majority dua seperti mana yang kita ada pada hari ini. Jadi saya nak dapatkan pandangan Datuk tentang politik nombor ni tadi. Kalau kita lihat hari ini, pilihan yang kita ada itu, iaitu anchor yang paling kuat, PH, perlu dapatkan nombor yang cukup. Dan kalau hari ini kita lihat Datuk Seri Anwar kata dia ada majoriti yang kukuh, bermakna mungkin 120 ke atas. Dan bagaimana koalisi ini boleh kita bentuk? Koalisi baru ini kita boleh bentuk. Kalau dulu kita lihat koalisi bentuk sebelum, tapi ini dia bentuk selepas kita ada MP. Jadi apa pendapat Datuk dalam konteks Malaysia baru hari ini? Okey, Baby Doktor, yang mula-mula adalah masalah ekonomi rakyat, ya. Ya. Apa pun tindakan yang nak diambil oleh mana-mana pihak mesti mengambil kira keperluan utama bagaimana mengatasi kedudukan penderitaan ekonomi oleh rakyat Malaysia. Peluang pekerjaan, kemantapan ekonomi, kemasukan pelabur-pelabur asing, termasuk sekarang ini adalah reallocation, kita panggil penempatan semula industri dan korporat multinasional dunia daripada negara China ke Thailand, ke Indonesia dan ke Singapura. Di bawah penempatan semula ini, reallocation industri ini, Malaysia tertinggal, ya. Malaysia tertinggal. Yang datang mereka pergi Singapura, pergi ke Indonesia, sebahagian ada juga pergi ke India. Kenapa ini berlaku? Ialah kerana kita tak ada kestabilan politik selepas daripada mencuri mandat rakyat oleh Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan, ya. Dan 7 bulan atau 8 bulan kerajaan baru ini dibentuk, tak ada apa perkara
pelan ekonomi yang meyakinkan, ya. Dan kita lihat macam dulu bekas Menteri Ekonomi YB Datuk Seri Azmin Ali, dulu masa PH dia pegang kementerian paling besar, paling hebat, iaitu Menteri Ekonomi. Dalam masa 22 bulan dia sebagai Menteri Ekonomi, kita tak nampak apa-apa perkara yang meyakinkan atau cemerlang ataupun boleh memberi harapan. Dan bila dia join kerajaan Tan Sri Muhyiddin, dia dah pindah daripada Menteri Ekonomi kepada kementerian lain. Bagi saya ini sudah satu pengakuan terbuka ketidakmampuan dia menguruskan ekonomi negara. Kerana tu dia minta pindah portfolio. Kalau kita dah lakukan satu kerja di kementerian itu dengan baik, dengan passionate, kita rasa kita berkemampuan, saya kira dia tak perlu pindah ke kementerian lain. Apa yang saya nak sebutkan, baik masa 22 bulan PH mentadbir atau 8 bulan Tan Sri Muhyiddin dan saudara Azmin mentadbir, mereka gagal membawa pelan ekonomi yang boleh membantu rakyat. Ya. Ditambah dengan masalah ketidakstabilan kedudukan politik. Jadi COVID ini memberi kesan kepada ekonomi, yes. Tetapi kegagalan pengurusan negara menambahkan kesan buruk daripada COVID. Kerana itulah keperluan perubahan kepimpinan balik kepada mandat rakyat dengan pemimpin yang lebih dinamik, yang lebih progresif, yang ada track record untuk membantu rakyat keluar daripada situasi buruk hasil daripada pandemik COVID ini. Ya, bukan kita nak menambahkan masalah, kita nak membantu keluar daripada masalah. Kalau kita kata jangan tukar kerajaan pasal COVID, itu tak betul. Kerana bila pemimpin yang lemah, pengurusan yang letih, yang tak bermaya, COVID lagi menyerang. Masalah kesan COVID lagi parah. Cara kita nak keluar daripada masalah ini, memilih pemimpin dan kerajaan yang lebih stabil, lebih kuat, lebih progresif. Dan perubahan ini masih dibenarkan oleh undang-undang. Dengan syarat kita lakukan dalam proses demokrasi berparlimen, democratic proses. Jangan ada usaha mengambil jalan singkat nak keluar daripada democratic proses. Ya, nak gantung parlimen, nak buat kerajaan interim. Ini pemikiran-pemikiran yang boleh menambahkan lagi masalah kepada negara. Apa jaminan bila kita ada interim government, kerajaan itu cekap dan boleh mengatasi masalah? Tak boleh. Jadi kita nak balik semula pada parlimen, kita dah gantung parlimen. Jadi nak buat pilihan raya bukan satu pilihan. Kerana masalah COVID ini di Malaysia meningkat satu sebab kerana pilihan raya di Sabah. Kalau pilihan raya di Sabah pun COVID sudah naik sampai nak hampir 1,000 satu hari. Kalau buat pilihan raya seluruh Malaysia, saya tak boleh nampak, saya tak boleh bayangkan, ya, macam mana wabak ini akan meningkat. Jadi pemikiran ada pilihan raya untuk mengatasi COVID adalah satu perkara yang tak masuk akal. Jadi kita masih ada parlimen, kita ada pemimpin-pemimpin yang boleh berfikir dan berbincang, kita ada anchor number dalam parlimen. Jadi proses demokrasi dalam parlimen ini kena diteruskan. Dan bila lebih cepat kerajaan ini dapat ditukar dan dibentuk baru dengan konsolidasi kuasa dengan parti-parti dan pihak-pihak yang ada dalam parlimen, dalam negara kita, saya kira kita lebih cepat mengatasi masalah penderitaan ekonomi rakyat berbanding dengan apa keadaan yang kita ada pada hari ini. Ya. Baik Datuk, kalau kita lihatlah kepada idea tadi, iaitu penyatuan, konsolidasi, pastinya ianya berlaku merentas parti, merentas gabungan. Baik di pihak kita ada PH, baik juga ada BN-nya dulu, baik adanya Muafakat Nasional, baik yang terkini Perikatan Nasional. Dan kalau kita lihat sendiri, kalau dulu ditohmah kononnya PH ni macam-macam masalah, hari ini bila mana mereka jadi kerajaan, mereka juga dirundung sebenarnya dengan pelbagai masalah dalaman.
Kalau kita lihat hari ini, perbalahan saya kira hampir tak pernah padam, baik sampai awal pagi masih lagi berbalah tentang politik. Dan mereka adalah daripada parti kerajaan. Baik Bersatunya, baik UMNO-nya, masih lagi berbincang tentang siapa dapat lebih, siapa dapat kurang dan sebagainya. Jadi bila kita bincang tentang konsolidasi, bagaimana proses ini boleh berlaku? Sebab macam kita bincang tadi, ianya pasti perlu berlaku merentas parti, merentas gabungan. Tapi dalam keadaan sebelah sini kononnya ditohmah sebagai bermasalah, tapi di sini sekarang di sebelah sana juga jelas bermasalah. Jadi bagaimana konsolidasi penyatuan ini boleh berlaku, dan dalam keadaan lain juga kita perlu sedar bahawa wujudnya usaha bukan konsolidasi yang diusahakan, tetapi perseteruan pula yang diusahakan. Jadi bagaimana pandangan Datuk? Ya, Wabi Doktor, saya teringat satu konsep dalam budaya Jepun, ya, dipanggil kintsugi. Sebutan saya ini betul ke tidak saya tak tahulah, saya tak berapa faham bahasa Jepun, ya. Cuma saya terbaca satu konsep di Jepun dipanggil kintsugi. K-I-N-T-S-U-G-I. Kintsugi ini adalah konsep ataupun pemikiran Jepun di mana kalau barang berharga itu pecah, macam tembikar yang mahal, kita bila pecah tu kita tak mesti kita buang terus barang tu, pasal dia berharga, ya. Barang tu dikumpulkan balik, pecahan-pecahan tembikar itu, dan dicantumkan dengan teliti menggunakan cantuman emas. Bila siap cantuman itu, orang tengok dia jadi lagi berharga kerana ada jalur emas yang mencantumkan kepingan-kepingan tembikar yang pecah tadi. Negara kita ni rasanya dah macam pecah jugalah, macam tembikar pecah, ya. Dan yang berkuasa sekarang ni hanya pentingkan kuasa dia. Walaupun dalam ucapan apa nama ni, dipanggil perutusan Perdana Menteri, selalu dia sebut saya ni tak main politik, saya jaga COVID saja. Itu yang dia sebut, tapi hakikatnya Perdana Menteri inilah yang paling kuat berpolitik, ya. Sabah tu jadi pilihan raya kerana politik Perdana Menteri untuk ambil alih kerajaan Sabah yang dah dilantik oleh rakyat, yang dah terbentuk, dah ada situ. Datuk Seri Syafiq Afdal sebagai Ketua Menteri dah ada dah. Tapi tak cukup lagi dia dapat kerajaan Malaysia, nak ambil juga Sabah, ya. Dan dibuat gerakan untuk undi tak percaya dengan cara beli adun-adun, dan kemudian terpaksalah Dun Sabah dibubarkan, pilihan raya diadakan. Ini kerja siapa? Kerja siapa? Bila masa Tan Sri Muhyiddin menyekat perkara ini daripada berlaku? Tak ada. Dia tolong pergi kempen ada. Jadi janganlah hipokrit sampai macam rakyat bodoh sangat. Dia tak nak kuasa, dia tak gila kuasa. Kalau tak gila kuasa, kenapa sekarang kerajaan PH tumbang, awak ambil kerajaan daripada PH? Kerja siapa ni? Ya? Mana semangat permuafakatan yang telah kita jalin? Jadi dia paling berpolitik sekali. Politik ini hanya untuk kuasa. Itu yang menjadikan kita bermasalah pada hari ini. Negeri-negeri yang semua telah diambil, disusun balik kepada lari daripada apa yang telah ditentukan oleh rakyat dalam pilihan raya. Jadi di bawah konsep kintsugi ini, pemimpin yang benar-benar berkelayakan boleh mencantumkan semula negara. Dan orang ni mesti ada beberapa kriteria. Dia sedia memaafkan orang lain. Dia tak ambil kisah orang hentam dia, aniaya dia. Dia bersedia berunding dengan mana-mana pihak yang lain. Dia boleh menerima orang lain bersama dengan dia atas prinsip-prinsip yang menjaga negara dan kepentingan rakyat, dan prinsip-prinsip moral dan undang-undang yang lain. Dan orang itu, bukan saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat, tetapi yang memenuhi kriteria itu pada hari ini dalam konteks budaya kintsugi Jepun adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun Mahathir ni ajak orang pandang ke Jepun, ya. Tapi dia pandang masalah kereta, masalah teknologi, masalah kerja cukup masa dan on time,
Tapi masalah konsep kintsugi ni Tun Mahathir nampaknya tak pakai. Ya. Jadi di bawah konsep penyatuan kintsugi ini yang ditampal pecahan-pecahan tadi dengan tampalan emas, yang kita nak tampal parti-parti politik, pemimpin-pemimpin dalam negara kita ni, bukan kita kena beli emas. Tetapi kalau mereka berlapang dada boleh bekerjasama untuk consolidate berasaskan prinsip-prinsip demokrasi di mana Pakatan Harapan adalah anchor yang utama dan pemimpin yang baru yang boleh diterima oleh semua, maka kesediaan mereka itu nilaiannya adalah emas. Ya. Itulah yang menampal sebagai tampalan emas. Siapa sekarang ni nak mengorbankan diri dia menjadi tampalan emas bagi kepentingan rakyat Malaysia, mengatasi kepentingan diri sendiri, gila kuasa dan hanya nak berkuasa kerana nafsu dan bukan kerana kepentingan rakyat. Siapa dia? Jadi kalau kita besarkan konsep ini, saya kira pihak-pihak tadi akan kurang allergic satu sama lain. Kalau tidak, kita akan orang panggil bercempera ataupun bertaburan macam sekarang. Sedangkan masa akan berlalu, rakyat lebih menderita, budak-budak muda yang baru nak berumah tangga, nak cari kerja, lagi kecewa, lagi orang panggil desperate, lagi kehilangan arah. Ini nasib mereka ini, perasaan rakyat yang sedang berhadapan dengan masalah ekonomi yang sebenar ini perlu diselesaikan dengan cara pemimpin berlapang dada memberikan laluan kepada parti yang paling besar en blok dalam parlimen, membentuk kerajaan dengan tidak mengenepikan pihak-pihak yang lain di atas asas-asas moral, akhlak dan juga undang-undang dan proses yang berlaku dalam negara kita yang valid, yang sah. Jadi ini pada pendapat saya harapan rakan-rakan yang menggerakkan platform Malaysia Baru pada hari ini. Baik Datuk, saya tertarik dengan satu poin Datuk tadi bila Datuk sebut tentang kerajaan baru. Kerajaan baru. Dan kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang akhbarnya pada 23 September yang menjelaskan bahawa beliau mempunyai majoriti dan kemudian beliau berpeluang untuk menghadap Duli Yang Mulia Tengku yang di-Pertuan Agong pada 13 Oktober yang lalu. Dan sekali lagi beliau dengan jelas menyatakan bahawa mempunyai majoriti yang kukuh untuk kembali membentuk kerajaan. Jadi dalam hari ini kalau kita lihat Anwar Ibrahim itu sendiri mempunyai peluang, dan dalam kata lain negara mempunyai peluang untuk kita kembali meletakkan negara kita pada kedudukan yang tepat dalam kita memacu kembali ekonomi, dalam kita kembali memberikan rawatan yang sebenar kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi saya nak tanya pada pelanggan Datuk, bagaimana situasi semasa hari ini Anwar Ibrahim dengan majoritinya yang saya kira melihat kepada apa yang dinyatakan majoriti dengan bilangan yang cukup meyakinkan untuk membentuk kerajaan yang saya kira kalau kita lihat maklumat yang tersebar, jumlah ini yang termasuk majoriti tak termasuk Tun M, bermakna peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan tanpa Tun M. Dan ada juga diwar-warkan kerajaan perpaduan. Jadi bagaimana pandangan kita dalam konteks Malaysia Baru hari ini dalam kita mencorak peluang ini supaya apa yang kita usahakan dalam konteks hari ini untuk kita mempunyai sebuah kerajaan yang kuat, kukuh dengan segala perancangan terbaik untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 yang tadi itu. Jadi silakan Datuk. Konsep Datuk Seri Anwar Ibrahim dan konsep PH termasuk amanah dan PKR dan DAP jugalah ya. Ya. Kita tak boleh nafikanlah Abang Mat pun berperanan dalam PH ni, dan saya yakin beliau bersama dengan konsensus PH. Ya. PH kena intact, dia tak boleh berpecah. PH sebagai en blok 92 kerusi kena duduk sebagai satu blok. Dia tak boleh bagi amanah 11 kerusi, DAP 42 kerusi, tak boleh ya. DAP, amanah dan PH kena sebagai satu blok untuk menyelamatkan negara ni. Kita dah ada 92 blok ini, blok yang terbesar ya.
Dan konsep Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah akomodatif. Dalam PC yang pertama, dia bagi bayangan Tan Sri Muhyiddin pun boleh kerjasama dengan dia. Ya? Bukan dia nak mengenepikan Tan Sri Muhyiddin, tetapi konsep asasnya adalah mengembalikan kerajaan kepada mandat rakyat dengan tonggak utama PH 92 kerusi. Tun Dr. Mahathir nak datang pun tak ada masalah. Tetapi janganlah orang kecil duduk atas belakang parti besar, lepas tu dia tonggang. Macam Mulalidi naik belakang naga, dia perintah naga. Tak kenalah macam tu. Itu yang jadi tak stabil, ya. Tidak natural, tidak semula jadi, ya. Kalau yang anchor ini, tonggak ini menjadi tonggak yang sebenar, yang lain-lain datang menggenapkan yang tonggak ini, so itu adalah satu asas binaan yang betul dan kuat. Bangunan pun macam tu, piling utama tu mesti tiang besi yang kuat sekali. Kemudian nak tambah veranda, nak tambah serambi, nak tambah tangga, tak ada masalah, ya. Bangunan utama mesti besi yang paling kuat. Jadi yang paling kuat adalah PH 92 kerusi. Tan Sri Muhyiddin kena kembalikan kerajaan tu pada PH. Ini moral, ini akhlak, ini agama. Doa apa kalau kita curi hak orang lain? Macam mana nak terima doa kita? Ya, Perdana Menteri doa, COVID kurang. Tiba-tiba COVID naik. Pasal dia curi hak rakyat Malaysia. Kalau kita curi hak satu orang, itu sudah berdosa. Curi hak rakyat. Rakyat dah beri mandat pada PH. Kamu pergi curi. Ini berapa ribu kali dosa. Jadi keberkatan itu tidak ada. Jadi Tan Sri Muhyiddin, dia kena ingat balik, ayah dia ulama, beri balik hak ini kepada PH. Barulah dia lepas akhirat esok. Kalau tidak, akhirat esok masuk kubur, susah dia. Ya? Ini bukan kata saya, ini kata Al-Quran. Kerana kita mencuri hak orang lain. Dan pas duduk bising masalah, kalau curi kena hukum hudud. Kena potong tangan. Curi kerajaan, nak potong apa? Jadi, tak bolehlah tak potong langsung, ya. Jadi berikan balik mandat tu kepada PH, Anwar Ibrahim sebagai pengurusi, dan kita consolidate semua pihak. InsyaAllah negara kita akan maju, dan insyaAllah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, saya yakin dia sepenuhnya amanah dalam tugas baginda, dan sangat teliti, sangat berhati-hati, dan sangat fair dan adil dan saksama, dan tidak membelakangkan proses demokrasi berparlimen dengan susunan-susunan yang sedia ada, diberikan peluang untuk disusun semula sahaja, ya, dan kembali kepada susunan yang asal dengan asas-asas yang kuat, dan dikonsolidatkan dengan semua elemen-elemen, negara kita boleh melangkah dalam mengukuhkan ekonomi dan kepentingan kebajikan rakyat dengan tidak lagi terlalu berpolitiking atas kepentingan label parti masing-masing. Okay. Baik Datuk, ini mungkin soalan saya terakhir lah, tentang untuk kita punya dialog hari ini, untuk seri yang pertama ni. Kita ada peluang untuk mempunyai sebuah kerajaan yang kukuh dengan mandat rakyat, dengan sokongan rakyat yang jelas berdasarkan kepada PRU yang lepas. Walaupun di tengahnya kita telah dikhianati, namun kita sekarang ini kita mempunyai peluang untuk kita mempunyai kerajaan yang kukuh. Jadi balik-balik untuk kita mempunyai gang kerucut bukan hanya sekadar untuk kita berpolitik dalam, memang tidak sesuai untuk kita berpolitik dalam keadaan pandemik COVID-19, tetapi penyelesaian perlu dicari, kerajaan yang kukuh perlu diusahakan agar ujungnya nanti manfaat terbaik untuk rakyat dalam kita mencari penyelesaian kepada situasi yang berlaku hari ini. Seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, rakyat sengsara, nak cari kerja pun susah, ada yang dapat kerja pun kena berhenti, yang sedia ada pun hari ini kalau kita lihat, dulu PKP dan sekarang ini berulang kembali PKP di sesebuah negeri, kalau kita lihat di Selangor, Kuala Lumpur kembali berulang, dan pastinya rakyat semakin sengsara. Jadi tapi hari ini kita mempunyai peluang untuk mempunyai negara yang kukuh. Jadi saya untuk yang terakhir untuk dapatkan sedikit mungkin wawasan Datuk lah, kalau mungkin kita mempunyai peluang ini, mempunyai kerajaan yang kukuh, bagaimanakah bentuk ekonomi Malaysia yang kita boleh jangkakan
Ya, hari ini kalau kita lihat bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia mempunyai kesan ekonomi atas sebab-sebab pandemik. Jadi hari ini saya percaya dengan ketokohan yang mungkin ada di kalangan pimpinan kita, khususnya kalau kita lihat hari ini peluang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana juga kemampuan beliau untuk memacu ekonomi Malaysia ni untuk keluar dari pandemik COVID-19 dan memperkasa ekonomi Malaysia ini dan akhirnya memberi manfaat terbaik untuk keseluruhan rakyat. Silakan Datuk. Saya tak adalah formula saya sendiri ya. Saya bukan hebat dalam masalah ekonomi ya. Mungkin dari pengalaman yang lepas. Tapi pihak-pihak yang berkenaan tu dia kena kemukakanlah formula ekonomi yang dia rasa boleh membantu rakyat. Ya. Kerajaan kena keluarlah formula dia. Sekarang ni tak ada nampak lagi, adalah bantuan-bantuan dia, tapi itu hanya bantuan, tidak menggerakkan ekonomi negara secara berskala besar dan mencapai momentum mengatasi rintangan yang kita ada pada hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena bawa lah formula dia. Ya, macam mana dia nak tolong rakyat? Dari segi track record, dia ada track record yang baik. Dia ada hubungan dengan Qatar, dia ada hubungan dengan Turki, dia baik dengan negara China dan India, bukan macam dasar Tun Dr. Mahathir ya. Tun Dr. Mahathir dia gaduh dengan India, dia gaduh dengan China, dia gaduh dengan itu, dia gaduh dengan ini. Dan walaupun kita boleh ada pendirian kita bukan mesti bila nak baik dengan China kita kena ikut telunjuk dia macam kerajaan Muhyiddin sekarang. Tetapi kita kena ada strategi yang betul bagaimana kita nak berhubung dengan negara-negara ini. Tetapi pada asasnya bila kita leverage ataupun meletakkan kepentingan kita bersama dengan negara-negara lain ini, kita sudah ada satu kelebihan. Negara ASEAN saja dari segi pertanian, sama ada Indonesia, sama ada Thailand, mereka sangat maju dari segi pertanian. Kalau kita ada hubungan yang baik dari segi pertanian dengan negara-negara ini pun kita sudah boleh maju. Dan kita tengok India sekarang ini dia menjadi antara negara pengeluar makanan untuk ekspor dengan masa yang singkat, drastik di peringkat dunia ya. Kita boleh belajar banyak dengan India. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada hubungan yang baik termasuk dengan Rusia. Rusia juga adalah satu kuasa ekonomi yang besar dan ada kemajuan teknologi yang tinggi. Kunci kemajuan kita pada hari ini adalah kemajuan teknologi telekomunikasi, bioteknologi, kemajuan dari segi teknologi digital yang lain seperti 5G, 3D dan lain-lain. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi umat Islam saja di Malaysia ya, 7 bulan kerajaan Tan Sri Muhyiddin ya, kita tak nampak apa-apa lagi. Walaupun dia kata kerajaan dia ni adalah kerajaan Melayu Islam, tapi dari segi program ekonomi tak ada apa faedah orang Melayu Islam secara konkret dapat lihat. Sedangkan tabung-tabung dana-dana dalam institusi ekonomi orang Islam termasuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ke lain-lain adalah begitu besar ya. Macam-macam program yang kita boleh lakukan kalau pemimpin ini ada wawasan dan kemampuan pengurusan ekonomi yang baik. Tetapi kita macam tersangkut ya. Ada budak miskin 100 orang nak balik rumah daripada universiti, bagi sikit. Ini bukan program ekonomi, ini program kebajikan. Yang kita bincang ni program ekonomi, economic plan ya. Welfare plan also bagus, dia adalah untuk menampung ya. Tetapi bila ekonomi itu berkembang, rakyat sendiri boleh cari makan, dia boleh jaga kebajikan dia sendiri. Sekarang ini dia macam fakir miskin yang duduk minta bantuan dan ihsan. Jadi itu tidak betul kerana setiap resources tenaga manusia ini dia ada kapasiti dan potensi untuk dia sendiri mengembangkan kedudukan ekonomi dia bila negara mempunyai pelan ekonomi yang betul dan teratur. Jadi saya kira pihak-pihak berbabitlah yang kena mengemukakan formula itu. Bagaimana dia nak menangani masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat jelata pada hari ini. Tetapi balik kepada kunci asal,
Bila kestabilan politik itu wujud dengan asas yang betul yang saya telah sebutkan, itu adalah antara kunci penting mengembalikan kemantapan dan kemakmuran ekonomi. Baik, Datuk. Baik. Saya kira perbincangan kita hari ini sangat menarik, Datuk. Kalau kita lihat, YB sambung lagi lah. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih banyak pada YB berani pula sudi menjemput saya untuk wawancara ini. Jadi saya berharap ada lagi lah YB lain yang sudi menjadi pengacara pada wawancara saya. Saya ni sebenarnya mengambil kesempatan ini untuk meluahkan pandangan saya secara lebih bebas tetapi insya-Allah konstruktif supaya kita boleh melalui satu masa depan yang lebih baik pada masa akan datang. Baik, Datuk. Saya kira idea Datuk tadi tu iaitu tentang konsolidasi, penyatuan adalah merupakan antara formula tepat pada hari ini. Dengan segala macam masalah yang berlaku, hubungan yang retak di antara satu sama lain bukan hanya di kalangan negara kita, pelbagai bangsa, majmuk, dan saya kira idea konsolidasi ini merupakan bukan hanya formula valid untuk kita. Saya lupa satu perkara saya nak, bila doktor sebut tu, saya nak beritahu pada orang UMNO, Anwar Ibrahim ni bukan orang lain pada UMNO. Ya. Saudara mereka juga ya. Darah daging mereka juga. Tetapi oleh kerana sejarah keluarga, perpecahan keluarga yang panjang, bergaduh dengan mak bapak, bergaduh dengan adik-beradik, maka terjadilah. Jadi kalau boleh duduk satu meja semula dengan abang yang sulung memimpin keluarga-keluarga yang lain, itu satu nikmat yang patut ditimbangkan oleh ahli-ahli UMNO juga. Saya kira ianya merupakan suatu yang adil lah untuk dipertimbangkan kalangan semua, sebab idea penyatuan ni ada sesuatu yang sangat baik. Daripada kita berpecah tanpa noktah. Lepas tu PAS pun dulu dia angkat Anwar juga. Kemudian ini saja kerana terseliuh lidah ke apa semua. Jadi benda tu boleh dipulihkan balik. Baik. Saya kira memang idea tu bukan hanya untuk politik, Datuk. Penyatuan tu ianya juga boleh berlaku baik di peringkat antarabangsa. Kalau hari ini macam Datuk sebut tu berseteru sana berseteru sini, saya kira ianya juga idea yang sama. Dan saya kira idea ini boleh kita kembangkan dalam konteks Malaysia. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Datuk dalam usaha kita kali ini, bersiaran kali pertama dalam konteks dialog Malaysia Baru. Dan saya kira kita juga bukan ini kali yang pertama dan bukan yang terakhir. Boleh. Dan kita akan jemput lagi Datuk, dan kita kira bukan hanya Datuk, kita akan jemput juga ahli-ahli politik yang boleh berfikiran terbuka dalam berusaha untuk konsolidasi segala kekuatan yang kita ada demi Malaysia yang kita. Jadi saya kira itu antara buah-buah terakhir Datuk untuk malam ini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah pada semua yang sudi menonton pada malam ini. Kita jumpa lagi dalam siaran Dialog Malaysia Baharu dalam siri-siri yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Salam.